Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Saqofah Muallim sekalian? Kali ini Saqofah Muallim membawakan kepada kita semua uslub atau pendekatan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak uslub atau pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pentarbihan. Kali ini Saqofah Muallim ketengahkan 3 sahaja uslub baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pentarbihan. Yang pertama iaitu berbicaralah sesuai dengan kadar akal orang yang dididik. Seorang pendidik yang bijak tidak akan mengungkapkan bicaranya berdasarkan kemampuan ilmunya semata-mata, tetapi berinteraksi dengan orang yang dididik yakni mutarabbi berdasarkan kemampuan dan keupayaan mereka, kerana setiap manusia mempunyai tahap keupayaan kognitif yang berbeza. Contohnya, cara berbicara dengan murid tahun 1 dan murid tingkatan 1 sangat berbeza. Pembendaharaan kata yang digunakan mestilah yang mudah, ringkas dan tidak perlu canggih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menjelaskan firman Allah dalam ayat 79 surah Ali Imran yang berbunyi kunu rabbaniyin, dengan bermaksud jadilah kamu seorang yang lembut dan faqih. Imam Bukhari di dalam syarah Fathul Bari menyatakan ar-rabbaniyin ialah seseorang yang digelar sebagai Rabbani, iaitu yang mendidik manusia dengan sirah al-ilm, yakni sekecil-kecil ilmu sebelum kibar al-ilm, yakni sebelum sebesar-besar ilmu. Ibnu Hajar ketika membuat ulasan menyatakan yang diartikan dengan sirah al-ilm ialah apa yang terang dan jelas, sedangkan dengan sebesar-besar ilmu ialah yang mendalam terhadap satu ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbicaralah kepada manusia mengikut kadar akalnya, yakni khatibun nas ala qadri uqulihim. Maka di sini amat jelas kepada kita bahawa sebagai pendidik perlu untuk kita menyampaikan input yang sesuai dengan tahap kefahaman orang yang dididik. Seterusnya, uslub tarbiyah yang kedua ialah mendidik secara berperingkat. Salah satu kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik adalah secara berperingkat dan beransur-ansur untuk mengelakkan daripada menimbulkan kekeliruan apa yang disampaikan. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutuskan Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman, baginda bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu akan datang kepada satu kaum ahli kitab, maka hendaklah perkara pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka ialah menyembah Allah. Apabila mereka mengenali Allah, maka beritahukan kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Apabila mereka telah melakukan salat, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka zakat yang dikutip daripada harta-harta mereka dan diagihkan kepada golongan fakir. Apabila mereka patuh, ambillah daripada mereka dan hindarilah harta orang yang mulia. Riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar dalam menghuraikan hadis berkenaan menyebut, boleh dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan perkara terpenting, kemudian yang lebih penting. Jadi ia merupakan salah satu bentuk cara berlemah lembut dalam arahan. Bayangkan jika Sayyidina Muaz menyuruh mereka, yakni ahli kitab, melakukan kesemua tuntutan yang disebutkan tadi pada kali pertama,
mungkin mereka akan menjauhi apa yang diseru itu. Diriwayatkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Antara contoh lain ialah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Baginda bersabda yang bermaksud, suruhlah anak-anak kamu bersembahyang ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka, yakni dengan pukulan dengan cara mendidik, lantaran mengabaikan solat apabila mereka berusia 10 tahun. Pisahkanlah mereka di tempat tidur. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis ini dapat kita simpulkan bagaimana pendekatan pendidikan berperingkat yang dimulakan dengan galakai dan tunjuk ajar, kemudian diikuti dengan tindakan tegas dan disiplin selaras dengan perkembangan usia dan psikologi kanak-kanak, sehinggalah solat itu menjadi benar-benar menjadi amalan dalam jiwa mereka. Uslub tarbiyah yang terakhir ialah sederhana dan pertengahan. Cuai maupun ekstrim adalah dua sikap yang ditegah. Baginda SAW menegah pendekatan yang boleh menyebabkan orang ramai menjauhkan diri daripada kebaikan. Diriwayatkan baginda SAW amat marah apabila diadukan bahawa seorang sahabat yang menjadi imam memanjangkan solat subuh sehingga menyukarkan orang ramai. Baginda bangun lantas memberi ucapan yang bermaksud, sesungguhnya segelintir kamu menyebabkan orang ramai lari daripada kebaikan. Sesiapa yang mengimamkan orang ramai, hendaklah dia meringkaskan solat itu. Sesungguhnya di belakangnya terdapat warga emas, anak kecil dan orang yang ada keperluan. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Tambahan itu, Ibnu Mas'ud ketika memberi peringatan, beliau hanya memberi peringatan sekali seminggu, yakni hari Khamis, dengan menyatakan beliau berbuat demikian kerana mencontohi Nabi SAW kerana bimbang timbul kebosanan kepada para pendengar. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka daripada hadis dan kisah di atas boleh kita simpulkan bahawa kaedah Rasulullah SAW dalam mendidik adalah tidak melampaui batas serta tidak membebankan kepada pendengar. Maka jalan sederhana dan pertengahan itu adalah lebih baik.